Jaga anggota zahir dan bagi nak memastikan hati kita bersih. Jaga anggota zahir supaya hati kita bersih. Ya. Jaga hak dalamnya bersih, hak dalam tak boleh. Ya. Nak bersih hak dalam, hak luar boleh bersih. Tapi sabun hari-hari mandi pakai sabun, pakai shampoo. Ya. Bubuh minyak wangi bagi wangi. Semua dah boleh bagi wangi. Hak di luar. Hak dalam ya, nak bagi bersih, nak bagi cantik tak boleh nak buat. Cuci di luar, mudah-mudahan di dalam pun cuci, ya. Supaya dia kata, ya, membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Dan dikehendaki dengan segala anggota zahir. Apa dia? Ya, anggota zahir tadi dia kata membersihkan segala anggota yang zahir. Anggota zahir kita ada 7 perkara di dalam kitab ini disebut 7 anggota, ya. 7 anggota. Yang pertamanya mata. Ini mutasawuf, ya. Melihat kepada tubuh badan kita. Ini pun nikmat Allah yang amat besar pada kita, ya. Yang pertamanya membersihkan anggota zahir iaitu mata, dan yang keduanya telinga, yang ketiganya lidah, yang keempatnya perut, yang kelimanya faraj, dan yang keenamnya tangan, dan ketujuhnya kaki, 2 kaki, ya, 2 tangan dan 2 kaki. Keenam 2 tangan dan ketujuh 2 kaki. Itu 7 anggota kita yang zahir yang perlu dibersihkan, dijaga, supaya apabila ketujuh ini bersih, ya, hati insya-Allah akan jadi bersih, ya. Jadi bersih. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar, ya. Nikmat kalau anggota 7 anggota tadi pun, ya, 7 anggota yang ada dekat kita ini adalah merupakan nikmat yang Allah bagi, nikmat yang amat besar, ya, nikmat yang amat besar yang Allah bagi, yang tak ternilai oleh kita, ya. Mata, ya, cukup bernilai, cukup berharga pada kita, ya. Yang keduanya telinga, lidah, perut kita, faras kita, kemaluan, ya. Dan keenamnya 2 tangan dan 2 kaki. Yang ini kalau, ya, kadang-kadang Tuhan dia tarik salah satu, ya. Tarik mata boleh tahan lagi di kedai pupuk, pakai cermin mata boleh nampak lagi, ya. Ataupun pergi jumpa doktor mata, proses pupuk di mata lain, buang selaput cerah balik, ya. Itu nikmat Allah bagi, tapi dah tak macam asal lah, ya. Macam mata lah, kena pergi proses dulu buat mata, ya. Tukar biji mata lah, ya. Itu nikmat, ya. Nak tahu nikmat ni sebenarnya kita ni tak terasa lah nikmat itu. Selama dah lahir macam tu, dah sedia ada, kita tak terasa. Bila kita nak rasa tu bila? Bila dia sakit mata menjadilah sebelah. Dia sakit mata sebelah merah, mata tengok tak nampak lah sebelah, nampak gelap ya. Berasa dah waktu tu, oi, ya. Baru sebelah mata tak nampak, hilang dah nikmat mata tu, ya. Lagi tak sakit, lagi tak rasa apa-apa, mata tak jadi apa-apa, kita tak rasa nikmat, ya. Hilang ke, dah jadi macam-macam ke, tak baru nampak dah, barulah kita kata, oh nikmatnya masa mata tengah elok tu, masya-Allah nikmatnya. Tak gaduh, tengok jauh pun nampak, jalan pun tak gaduh, orang nak pimpin apa semua boleh nampak, ya. Malam ke siang ke, semua boleh nampak. Itu nikmat. Yang keduanya telinga, ya. Nikmat telinga, ya. Nak tahu nikmat telinga, tanya orang pekak lah, ya. Dia tahulah cerita macam mana nikmatnya ada telinga. Kita pernah mendengar biasa je, okey lah, ya. Tapi kadang-kadang dia main buka, sakit-sakit dia buka. Kita tahulah juga nikmatnya. Oh, tak dengar, ya. Cakap derat, ya. Kita duk marah orang cakap derat, ya. Kita kata, oi, derat saya tak cakap. Dia kata dia tak dengar. Yalah, dia tak dengar apa dia cakap derat. Kita dengar, dia cakap ke apa. Dia duk cakap derat. Kita bukannya buka.
Rupanya dia bercakap tu dia tak dengar. Ya? Dia perderai baru dia dengar dia bercakap. Oh tu dia pun perderai. Yang kita ni jenuh. Slow sikit, terang sangat. Ya? Jadi lama-lama dia pun biasa. Dia pun biasa cakap derai lah. Ya? Saya ada abang ipar orang. Isteri dia tak mau dengar. Ya? Cakap derai baru dengar. Dia mari rumah kita, oh dia nak rendah bunyi. Ya? Oi, kata biasa lah dia kata macam memang di rumah cakap macam ni kan. Tak dengar. Oh, kata. Oh, ya rendah. Ya. Kota cerita kita. Ya. Rupanya dia pun jadi macam tu juga. Pasal isteri dia cakap derai, pasal dia tak dengar kan. Dia cakap derai lah. Dia dengar lama-lama dengan dia sekali. Dengan dia sekali pun cakap derai. Padahal dia dengar. Ya. Itu makna tu dengar ya. Tapi kena tayar. Dah susah kita pagi pun tak tahu apa dia tak dengar. Pakai alat lagi. Kalau nak juga kadang-kadang terpaksa pakai buah bateri ya. Buah bateri cucuk bang 5 tu barulah dengar. Kecabut tu tak dengar. Itu hilang nikmat. Lidah boleh cakap tak jadi bisu, alhamdulillah. Ya, itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap elok lagi ya. Sekarang ni dia tak bisu. Ya, dia bukan lahir-lahir bisu, tapi sekarang ni nikmat lidah pun ada juga. Bila Allah Ta'ala dia takdir kita pun alhamdulillah lah. Bila Allah nak bagi juga stroke habis tak boleh dah itu makna nikmat Allah tarik habis. Cakap tak boleh dah, nak baca pun dah tak nak elok dah. Itu nikmat Allah tarik ya. Lidah kita kata nikmat lidah tu lah ya. Perut kita alhamdulillah lagi makan, bila makan rasa kenyang ya. Alhamdulillah nikmat tu, makan masa tak kenyang. Oh sudah ya. Makan dia tak kenyang dimakan. Udah perut ya. Masih baik makan rasa kenyang alhamdulillah ya. Lepas tu dia proses pula buang pula ya. Boleh buang. Tak boleh buang. Tak habis juga ya. Perut tak boleh nak tolak keluar dah. Duduklah perut yang sudah. Itu nikmat ya. Kalau bagi lagi boleh berak elok je ya. Nikmat kemaluan faras ni ada. Kalau tak ada lah tu lagi haru ya. Zuriat ya, tak ada zuriat apa pula. Ini yang Allah bagi. Semua ada ya, semua manusia tu Allah bekalkan ya. Untuk buang air dan sebagainya, lahirkan anak apa semuanya Allah bagi ya. Dua tangan ya. Dua belah ada. Alhamdulillah Allah bagi dua belah ada, cantik, sihat, kuat, boleh pegang lagi ya. Itu nikmat Allah bagi. Kadang-kadang Allah tarik nikmat tu tak ada dua tangan. Dua-dua tak ada pun ada. Ada tapi macam tak ada. Ada macam tak ada. Terkulai tak boleh nak angkat. Kena stroke tu tak boleh berfungsi dah tangan sebelah yang boleh tangan ya. Itu makna Allah tarik nikmat tangan ya. Itu nikmat yang amat besar, jari-jari ya. Bukan tangan dah, jari saja pun kita baca dekat jari kita ni pun alhamdulillah ya. Jari 1, 2, 3, 4, 5 ni semua berperanan walaupun dia kecil ya, ada peranan dia ya. Boleh bengkok, boleh pegang, boleh dan sebagainya ya. Amat besar tangan ya. Kemudian kaki begitu juga ya, besar nikmat kaki ni, boleh kita berjalan mudah, kita nak berjalan sana kemari berbanding orang yang tak ada tangan, takdirkan Allah takdirkan tak ada kaki ya. Itu nampak macam mana dia berjalan juga tapi tak serupa dengan kita lah. Jadi kita yang ada 12 alhamdulillah ya, nikmat Allah. Jadi itu semua nikmat-nikmat Allah. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Besar tu iaitu segala anggota-anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya. Wajib kena jaga. Tak jaga berdosa lah. Dia kata wajib jaga ya. Memang kita kena jaga. Allah bagi amanah dekat kita, jagalah anggota yang Allah bagi ya. Jangan suruh orang jaga, kita sendiri jaga ya. Kecuali dah tak boleh jaga, orang pula jaga. Dan mensyukurinya, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mensyukurinya ya, alhamdulillah, terima kasih Allah. Cukup kan?
mensyukur Allah tu terima kasih Allah, alhamdulillah. Tak cukup, tak cukup. Maknanya apa yang Allah suruh sembahyanglah dengan anggota yang ada, buatlah secantik mungkin. Telinga ada, mata ada, tangan ada, semua ada. Boleh buat solat, buat ibadah, buat kebaikan. Itu mensyukuri. Ada nikmat Allah ni yang Allah bagi, dia tidak buat perkara-perkara yang Allah tak suruh. Itu kalau dia buat benda yang tak suruh, maknanya dia tak syukur dengan nikmat Allah. Allah bagi tapi lain nak dibuatnya. Allah bagi tangan pula dia pergi curi, tangan pula dia pergi katuk kepala orang, tangan pula dia pergi angkut orang. Itu tak syukur dengan nikmat Allah bagi. Carilah perkara yang boleh mendatangkan kebaikan kepada diri dan kepada orang lain. Itu makna syukur. Bukan sekadar alhamdulillah, itu pun dia juga. Tapi kena lahirkan, kena terjemahkan dalam tingkah laku. Kata syukur, kata taat kepada Allah tu kena lahirkan dengan perkataan kita dan tingkah laku kita. Buat benda-benda yang elok, itu tanda syukur kita pada Allah. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia, nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Pada hari ini, pada hari kiamat, mencap oleh Allah. Mencap oleh Allah maknanya Allah apa? Allah copkan, Allah capkan, Allah pastikan atas segala mulut mereka itu, artinya menegah. Ia akan dia daripada bercakap mencap, ini menjikat lah. Macam kita kata kena gam. Kena gam. Gam dia tak cakap lah. Kena gam. Kalau gam dia sengap. Daripada dia berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu, dan menyaksi oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang mereka usahakan dia di dalam dunia. Maknanya kalau kita tak jaga, kalau kita tak jaga anggota-anggota tubuh badan kita ini, esok di hari akhirat, di padang mahsyar, apabila persoalan hisab amal ibadat, amal kita, kerjaan kita yang dibuat atas dunia ni, maka kaki, tangan, mulut, telinga, apa semua ni akan memberitahu, akan jadi saksi, dia akan beritahu. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim, tangan bercakap. Tangan kamu bercakap. Disebut sini aydihim. Wa tashhadu arjuluhum, kaki jadi saksi. Tangan bercakap, siapa saksi? Kaki saksi. Dia akan bagi tahu apa yang kita buat. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terheranlah atas dunia ni mulut dia bercakap, tapi Allah boleh bagi jadi tangan pula bercakap. Mulut dah jenuh dah cakap atas dunia ni. Suruh dia rehat waktu tu. Waktu itulah tangan kata dia, bahasa dia. Aku tak baik dia silap. Kau mau ajak aku pergi curi, kau ajak aku pergi tangkap orang perempuan mana-mana ke. Ni tangan ni cakap. Siap lah tu. Kalau kita tak jaga dia. Kalau kita jaga dia, alhamdulillah dia jadi saksi pada kita. Tangan inilah ya Allah, ni tangan hamba dia inilah yang pegang Quran hari-hari, baca Quran. Yang inilah hari-hari buka pintu masjid ni, pegang kunci masjid, buka pintu masjid ni hari-hari. Tangan tu, tangan itu akan menjadi saksi. Maknanya kita jaga tangan kita, Itu dia kata kalau kamu tak jaga dia, siap. Akhirat esok dia akan bagi tahulah apa yang kamu suruh dia buat atas dunia dulu. Jadi sebagai seorang Muslim, maka kita wajiblah, wajib jaga. Bukan jaga daripada
daripada penyakit saja, bukan jaga daripada kena luka, kena tetak, kena kudi ke, ya. Tapi kena jaga dari segi apa yang nak suruh tangan kita tu buat, ya. Itu pun kena jaga juga, ya, supaya dia sihat, supaya dia boleh bergerak, ya. Tangan tak kudi, tangan tak luka, tangan tak cacat, ya, kita jaga. Itu yang Allah bagi kat kita, kita jaga. Selain daripada tu, jaga dalam ilmu tasawufnya, jaga daripada buat benda-benda yang tak baik, ya. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya, yang keluar daripada dia akan bercakap, ya. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, ya. Dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi, ya, pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu, dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Jadi maknanya anggota tubuh badan kita juga akan menjadi saksi kepada kita, ya. Kita tak boleh nak sembunyi lagi dah, ya. Nak sembunyi, nak suruh dia jangan cakap ke, ya. Kamu jangan bercakap, ya. Makna dia akan menjadi saksi kepada kita dengan apa yang kita buat, ya. Segala telinga kita, mata kita, kulit kita ni, kulit tubuh badan kita ni, ya, akan menjadi saksi. Kita tak boleh lagi nak tipu-tipu lah. Melainkan kita elakkanlah daripada melakukan perkara-perkara yang keji, ya. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat, ya. Semua tu tak terpisah pun. Kita pergi kedai, kita bawa juga tangan, kita tak tinggal tangan kat rumah, ya. Kita pergi mandi, kita bawa tangan kita tu. Kita pergi pekan, kita bawa juga tangan kita, ya, tak tinggal. Kita bawa juga telinga kita. Maknanya dia tak bercerai dengan kita. Kemana juga dia pergi, dia akan menjadi saksi kepada kita, ya. Dan tiap-tiap tempat selagi menyebut hamba akan 7 pasal bagi anggota yang 7 yang tersebut. Jadi selagi akan menyebut, ya, dia akan, Syekh ni akan sebutlah nanti pada kita 7 anggota, 7 pasal, ya, bagi segala anggota. Ada 7 bab, ya, bercerita dengan 7 anggota tubuh badan yang zahir ini yang perlu kita jaga, ya, supaya dengan terjaganya 7 anggota ini, maka hati kita akan jadi bersih dan akan terjaga, ya, hati kita, ya, kerana segala-galanya ada pada hati kita. Baik, di dalam hal ini kita melihat bahawa di dalam kehidupan kita, ya, selain daripada kita kata anggota tubuh badan kita yang ada ni, ya, pada zahirnya, pada lahirnya, kalau orang yang tak beragama Islam, ya, yang percaya dengan logik zahir yang ada, dia tak percayalah telinga, mata, hidung, apa semua ni nanti boleh jadi saksi, boleh bercakap dan sebagainya, ya. Sebab itu dia boleh buat apa sajalah, dan sebab dalam keimanan dia, dalam keyakinan dia, dia tak ada fikir tangan, kaki dia, kepala, hidung dia, apa semua dia jadi saksi. Dan tak ada pula dia nak memikir yang ini nanti nak hidup balik, dia fikir tak hidup balik lah, habis lah. Tapi kita yang beriman, yakin dengan percaya dengan adanya hari kebangkitan, ya, maka semuanya akan diberikan adilan, ya, keadilan, ya, antara anggota-anggota tubuh badan kita ini. Pastinya dengan kita, anggota tubuh badan kita itu dengan kita sendiri, segala-galanya menjadi saksi kepada kita. Oleh sebab itulah, ya, selain daripada kita menyatakan anggota ini menjadi saksi, ya, tak cukup lagi dengan itu, para malaikat juga adalah menjadi saksi, ya. Malaikat sentiasa memerhatikan gerak-gerik kita, ya. Dalam sebuah hadis, sudah baca hadis itu, dalam hadis Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, ya.
Hadis kata malaikat, ya, malaikat itu dia akan turun. Dia ada malaikat malam, dia ada malaikat siang, ya. Malaikat malam akan turun waktu malam. Dia turun, Allah Ta'ala padahkan dia turun untuk memerhatikan, ya, aktiviti, gerak kerja, kelakuan apa yang dibuat oleh hamba-hamba Allah ini, ya. Apa yang dia buat, dia tidur ke, ya? Dia tidur sepanjang malam ke, tidur aja sampai subuh pun tak payah sebenarnya tidurnya. Ataupun dia tidur, ya, dia bangkit pukul 3 subuh, dia bangkit pukul 4 subuh, dia bangkit solat dan sebagainya. Itu pun dia tengok juga, ya. Ataupun pukul 11, 12, 1, 2 tu ada dekat kelab lagi, tak balik-balik lagi, ya. Pun ada tengok, ini hamba pun macam ni, ya. Pukul 12 malam pun tak tidur lagi, duduk kat kelab lagi. Bila nak balik entahlah, ya. Pagi baru balik, ya. Selisih dengan orang pergi kerja. Orang pergi kerja, dia pun balik rumah, ya. Di sini tak jumpa, di Kuala Lumpur jumpa, ya. Kita baca saja kita abang. Kalau jumpa baca surah Metro tu, insya-Allah. Ya, Metro tu cerita habis. Tepai tu tak banyaklah, tepai tu iklan je. Adalah sikit kat depan tu cerita. Ya. Pergi dekat kelab ni main macam-macam. Ya. Buah pukul 8, pukul 7, pukul 8 baru nak balik rumah. Ya, baru nak balik tidur. Tak kerja macam mana tak tahulah. Itu agak manusia. Ya. Itulah kerja, tapi kita alhamdulillah lah. Kawasan-kawasan jauh-jauh daripada Europe ikut pekan besar ni, ya. Mudah-mudahan dia tak jadilah, ya. Dia duduk di rumah je lah. Kau main dam yang ada di rumah kot. Lawan dam tu siapa nak bila nak menang ni. Tak kalah, tak menang, tak kalah, tak menang. Yuk lawan tu lah lagi tak menang semua kat dia, ya. Habis juga masa main dam tak ada apa pun. Lalu sekali tolak, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada juga lah, ya. Ada juga lah tasbihnya, ya. Tolak pergi dah tengah malam pun, sekali tolak, sekali tasbih. Naik haji, ya. Tapi tak ada medan tu teringat tu lah, ya. Ingat tu alhamdulillah juga, ya. Jadi masa-masa tu, jadi malaikat ni turun, ya. Malaikat turun tengok suasana ni, ya. Sampai waktu subuh, dia naik. Waktu subuh tu dia berhimpun balik malaikat malam ni. Malaikat malam ni berhimpun balik waktu subuh ni, dia pun naik lah. Naik. Allah Ta'ala tanya, wahai malaikat, apa maklumat tentang hamba-hamba aku di bumi, hamba aku ada di dunia ni, ya. Jadi malaikat ni, Masya Allah, ya, hamba Allah yang amat baik, ya. Marah tak pernah, dengki tak pernah, apa pun dia tak pernah. Dia naik, kata bila Allah Ta'ala tanya, dia laporlah. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, semasa kami turun, hamba-hambamu semua sedang sembahyang, ya. Masya Allah, lapor. Masa kami naik pun, hamba-hambamu semua sembahyang. Tu malaikat kesian. Dia tak lapor hak tak elok, dia lapor hak elok-elok je, ya. Semua cerita hak elok-elok, ya, hamba Allah Ta'ala ni buat. Allah Ta'ala tahu, ya. Tapi dia lapor hak elok-elok je. Turun, masa kami turun, dia pun disemayang. Masa kami naik, dia pun disemayang. Hamba-Mu ya Allah. Lapor baik-baik saja, ya. Itu malaikat kesian, dia kata. Malaikat yang amat mengasihani. Tak cerita tak elok, cerita elok je. Bagus, ya. Kita pun jumpa bos, takkan nak cerita. Tak elok lah. Cerita elok belakang. Tak elok tak cerita, ya. Apa yang dia kata elok, tapi malaikat ni cerita elok je, ya. Tapi doa lagi tu, bukan dia turun saja, dia mendoakan, memohon keampunan kepada Allah. Ampunkanlah dosa hamba-hamba-Mu ya Allah, yang jahat ke, yang tak jahat ke, semua malaikat tolong mohon minta ampun, ya. Hak diri sendiri pun tak mohon, ya. Tuan badan tak pernah nak mohon pada Allah. Malaikat mari tolong turun, ya. Tengok hamba ni tolong lagi minta ampun, ya Allah, ampunkanlah ni hamba-hamba aku ni. Tengok banyak dosa aku, ya ampunlah hamba-hamba aku ni. Cerita kepada Allah baik-baik belaka, tapi minta ampun, tolong minta ampun, ya. Minta ampun kat dia, kat hamba ni.
naik waktu maghrib, waktu subuh. Malaikat siang pun turun pun kita tengah sembahyang subuh. Turun malaikat siang pula. Sepanjang siang dia pun memantau. Pemantauan oleh malaikat. Semua kita dipantau. Tengok apa yang kita buat. Selain kita kata anggota kita dah jadi saksi, malaikat lagi mai turun tengok jadi saksi. Apa yang kita buat hari-hari. Tengok setiap buat laporan sampai waktu asar. Waktu asar malaikat siang pula naik. Malaikat siang naik. Buat pula laporan. Serupa juga, turun tadi hamba-Mu tengah sembahyang ya Allah. Kami naik pun tengah sembahyang juga, baik hamba-Mu ya Allah. Tapi hadis tu kata Allahu a'lam. Allah itu lebih mengetahui. Tapi saja nak tanya kat malaikat lah, nak bagi laporan, dan Allah tahu. Lama lagi tu tak sembahyang. Beritahu ke Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita ada bukan sahaja tubuh badan kita, anggota 7 yang disebut tadi, anggota-anggota lain yang menjadi saksi, tapi malaikat juga adalah menjadi saksi pada kita, selain daripada yang ada kiri dan kanan. Yang ada kiri, kanan, kiri kita ni pun sudah menjadi saksi, mencatat segala apa yang kita buat. Jadi maknanya hidup kita sepanjang hari adalah di bawah pemantauan, pemerhatian malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin dan percaya. Mungkin kita agak berfikir sedikit, kita berfikir bila kita nak buat sesuatu yang tak baik, bila nak buat benda-benda tak baik, fikirlah, ingat balik bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hantar dia punya pegawai-pegawai dia, memantau kita. Janganlah buat tak ketahuan. Ada yang tengok apa yang kita buat. Selain Allah Ta'ala, kalau malaikat tu tak ada pun dia tahu. Dia boleh tengok, dan dia nampak kita buat. Semayang ke apa ke, memang Allah SWT tu tengok. Dan kita pun kena meletakkan bahawa kita juga diperhatikan oleh Allah SWT. Allah sebut apa? Hadis Anta'budallah ka'annaka tara fa in lam yakun yarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah, kamu kena anggaplah, kamu kena rasalah bahawa Allah Ta'ala tu tengok kamu. Fa in lam yakun yaraha, walaupun kamu tak nampak dia. Tapi yakinlah Allah Ta'ala tu tengok kita. Walaupun kita tak nampak dia, Allah nampak kita. Itu dia kata ihsan. Itu dalam kehidupan kita, untuk memastikan kita ni bersih diri, bersih jiwa, bersih hatinya, kita kena selalu ada rasa bahawa kita ni dipantau oleh malaikat Allah dan juga dipantau oleh Allah sepanjang masa. Barulah kita jujur, barulah kita ikhlas hati dalam melakukan apa juga amal yang kita buat. Jadi kita ingat dekat tu saja dulu, pukul 10.45 kita berhenti. Sebelum masuk tajuk ni lah, sebab nanti kita akan terus nanti kitab yang pertama pada menyatakan anggota yang 7. Kita masuklah nanti ke mata, ini mata dulu apa cerita dia, ajang cerita dia. Jadi untuk itu mukadimahnya, untuk dekat awal hari ini kita menawar bagi hati. Mudah-mudahan bila kita baca yang ni dapat membimbing kita, dapat membentuk diri kita, dapat membentuk jiwa dan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang sentiasa bertakarub kepada Allah, hamba yang sentiasa merasakan bahawa Allah sentiasa memandang kita, Allah melihat kita, dan kita jujur di dalam melakukan apa juga amal ibadah kita kepada Allah dan juga kepada masyarakat ataupun kepada orang lain. Kerana keikhlasan hati itu ada di dalam diri kita, dalam segala amal kita. Ini juga adalah merupakan fokus. Ikhlas hati itu merupakan fokus ilmu tasawuf juga, melihat hati kita. Jadi saya mohon ampun dan maaf jika ada salah tersilap daripada apa yang saya bentangkan pada tuan-tuan dan puan-puan yang kita kongsi bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin wa ja'alna min ibadika al-muttaqin wa ja'alna min ibadika al-faizin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.